Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, anda sedang menyaksikan Slot Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Sains Komputer. Dan untuk kali ini kita masih bersama dengan Cikgu Farid dan murid-muridnya. Jadi Cikgu, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita untuk episod kali ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Tadi kita dah bercerita tentang seni bina. Sekarang kita nak bercerita pula tentang get logic. So untuk get logic, apakah soalan yang boleh ditanya? Jadi sebelum nak pergi soalan-soalan tanya, cikgu nak beri penerangan sedikit tentang get logic. Okey, ini adalah get logic eksklusif atau get ini selalu keliru, selalu murid keliru dalam nak menatakan apakah output bagi get ini. Jadi kan dalam buku teks dia menyatakan jika kedua-dua input bernilai sama maka akan dihasilkan output kosong, output palsu lah, ya, kosong tu. Tetapi kalau ada lagi satu petua untuk nak bagi mudah, sebenarnya inilah petua yang sepatutnya, iaitu jika kita lihat A dengan B tu, jika dia bernilai ganjil maka output dia ialah 1. Jadi kalau Irfan lah kan, Irfan tengok kat sini kan. Okey, apa yang ganjil inputnya? Kosong dia kosong tambah kosong, dia genap ke ganjil? Kosong tambah kosong? Kosong kan? Kosong lah. Kosong kan? Jadi kita kira dia genap lah. Betul. Jadi sebab itulah output dia ialah kosong. Okey, saya cakap tadi ialah ganjil kan? Bila ganjil, kosong tambah 1 akan jadi 1. Satu tu ganjil. Jadi bila dia ganjil, maka output dia ialah 1. Okey, penting cikgu beritahu petua ini sebabnya ini kalau 2 input mudah, tapi kalau melibatkan 3 input kita akan ada masalah nanti. Okey, jadi kita tengok pula, okey, yang ini pula ialah eksklusif tak atau. Eksklusif tak atau adalah terbalik daripada yang eksklusif atau. Okey, eksklusif atau iaitu jika input dia genap maka jawapannya 1. Tadi kalau ganjil kan, ganjil 1, yang ini pula kalau dia genap barulah output dia 1. Jadi kena ambil kira. Kena ambil petua ni sebabnya nanti bila ada melibatkan 3 input, murid-murid akan jadi demam kejap lagi. Okey? So contohnya begini. Contohnya PQR. Kalau anak murid tengok PQR ada 3 input kan? Bila ada 3 input, dia akan ada 8 situasi yang berkemungkinan untuk dikeluarkan untuk sebagai input. Jadi, cikgu apa cakap apa tadi? Kalau input, kalau eksklusif atau kalau dia ganjil, okay, input dia ganjil, maka jawapannya 1. Jadi, kita tengok di sini, iaitu kalau dia input, okay, tengok yang P kosong, Q kosong, R kosong, kosong tambah kosong tambah kosong, kosong kan? Kosong tu genap. Tapi output dia kosong. Okey, kosong tambah kosong tambah 1. 1 kan? Ganjil. Jadi bila 1 dia ganjil. Bila dia ganjil jadi output dia 1. Jadi murid boleh campur sendirilah. Bila kita tengok macam 1 tambah kosong tambah 1, 2 kan? 2 tu genap. Jadi genap jawapan dia kosong. Okey? Faham? Okey. Kalau 1 tambah 1 tambah 1, kalau semua benar, maka jawapannya benarlah sebab dia ganjil kan? 1. Jadi dia punya get ini ada sedikit get ni get buku teks kan. Jadi kan bila kita nak menulis, kita kena tengok dia punya bahan rangsangan. Okey, A ni kena tukarlah jadi P. Q kena tambahlah Q. Dan yang ini kena dan output dia U. Kena follow, kena ikut bahan rangsangan. Jangan suka hatilah melukis ya, mentang-mentang buku teks tulis AB, awak pun, murid pun tulis AB tak diikut bahan rangsangan. Okey, kalau nak melakarlah. Okey, begitu juga dengan ini yang tadi kan dia terbalik, kalau genap dia 1, jadi kita tengoklah 000 tu genap, jadi dia 1, jadi terbalik. Lukisan dia pun sama, kena ubahlah, ini P. Kena tambahlah ini Q. Dia boleh 3 input, 4 input masuk sekali satu get, boleh, tak ada masalah. Okey, R dan U. Okey. Okey, ya itulah lebih kurang Seterusnya, kita pergi soalan. Tadi cikgu dah terang dah, kita pergi soalan. Lengkapkan jadual berikut dengan melukis simbol get. Okey, untuk soalan get ini ada 4 perkara yang boleh ditanya. Yang pertama, melakar. Melukis get, melakar get. Yang kedua, dia tanya nama get. Dan yang ketiga, dia tanya ungkapan boolean. Dan yang keempat, dia akan tanya jadual kebenaran. 4 perkara ni. Jadi murid kena
expert lah, kena pakar lah sikit kan untuk nak masuk sebelum masuk periksa ni 4 perkara ni. Okey. Jadi yang pertamalah dia tanya lukis. Dia suruh lukis simbol get berdasarkan nama get yang diberi. Simbol tak atau. Jadi cikgu nak minta anak murid cikgu untuk melukis simbol get tak. Nama get tu tak, jadi apakah simbolnya? Boleh lukiskan dan tunjukkan pada rakan-rakan semua. Baik, silakan lukis dulu. Sila. Simbol get logic untuk tak. Okey. Baik, kita berikan sedikit masa untuk murid-murid cikgu untuk hasilkan bagaimana lukisan bagi tak sebenarnya. Okey. Ada yang dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh angkat dulu, tunjuk kepada kami di sini. Okey, Akash dah tunjuk cikgu. Okey. Baik, yang lain pula. Okey, bagus. Okey, Haikal pun dah tunjuk. Amira. Ya, bagus. Semua betul ya. Betul Jadi Baik. jawapan anak murid cikgu semua betul. Jadi cikgu harap yang di luar sana pun betul juga sebab ini get asas ya. Tak, tu yang paling mudah. Okey, kita pergi pula kepada get eksklusif tak atau. Okey. Eksklusif tak atau. Masih dalam proses untuk melukis lagi. Okey, kita nak buat pula X tak atau cikgu Eksklusif tak atau. Eksklusif tak atau. Okey. Dia tulisan dia X tapi sebutan dia Eksklusif. eksklusif. Tak Kena atau. ingat tu. Okey. Baik, kita bagi sedikit masa kepada Azura, Amira, Akash dan juga Haikal untuk melukis get eksklusif tak atau. Okey, kita lihat bagaimana. Okey, Akash tunjuk cikgu macam mana hasil Akash. Okey. Azura. Azura dia lukis macam tu. Akash naikkan sikit. Tak Akash nampak. naikkan sikit. Okey, Okey, begitu. terima kasih. Okey, apa pula jawapan Amira? Macam lain-lain cikgu? Okey. Dia ada. Dua-dua jawapan tu betul. Tapi mana satu saya nak terima? Itu persoalannya sekarang ini. Mana satu saya nak terima? Okey. Bila kita melukis, okey, kita tengok jawapan Amira. Amira? Okey. Yang mana satu jelas. Amira? Okey. Tak apa, terima kasih ya. Okey, saya ulaslah jawapan Akash dengan jawapan Azura. Silakan, cikgu. Dua-dua jawapan tadi kita boleh terima, tetapi kena tengok juga daripada perspektif soalan. Soalan dia kata simbol get logic. Maksudnya dia nak satu je simbol. Bukan kombinasi simbol. Ya Azura? Okey, kena faham soalan tu. Jadi bila dia nak satu, lukis satu saja get. Jangan lukis kombinasi. Walaupun jawapan dia betul, tetapi dia nak simbol get tu. Simbol get. Jadi simbol get satu je. Jadi daripada kombinasi tadi wujudnya simbol eksklusif tak atau. Jadi kena satu get saja ya. Tanya cikgu, kalau macam Azura punya jawapan tadi tu, adakah dia tidak akan dapat markah? Bergantung kepada pemeriksa. Baik. Betul, Doa-doa semoga mereka lembut hati ya. Okey kan. Jadi kita tu tak tahu kan pemeriksa terima ke tak. Lagi Baik. satu kita kena follow lah, kita kena ikut soalan. Kalau soalan nak simbol get logic, maksudnya dia nak satu get. Betul. Bila ada yang banyak-banyak tu kita panggil lita, kita tak panggil get. Jadi kena fokus dengan Ya. soalan yang sebenar. Baik, silakan cikgu. Tak apa. Hari ni tak apa silap. Hari ni tak apa silap. Yang penting periksa SPM A+. InsyaAllah. Get logic soalan yang kedua ialah rajah menunjukkan gambar rajah bagi sebuah lita get logic. Nampak Lita get logic. Jadi lita get logic dia ada banyak get. Okey, macam cikgu cakap tadi, soalan yang boleh ditanya juga ialah dia nak suruh nyatakan nama. Jadi sekarang ni mari kita nyatakan simbol get logic bagi X, Y dan Z. Okey, cikgu nak minta Haikal. X tu apa Haikal? Silakan Haikal. X tu get logic yang mana satu? Simbolnya apa? Get apa tu? Get X. apa tu? Masih mencari nampaknya. Get logic atau. Get logic atau. Okey, bagus. Get logic atau. Nak tulis macam mana tu? Huruf besar, huruf kecil? Haikal. Oh, ada juga caranya. Dia ada cara. Macam mana Haikal? Okey. Tak apalah, Haikal panic attack lagi kan. Jadi okey. Bila kita nak tulis get, nama dia kita kena tulis dengan huruf besar. Dengan huruf besar ya. okey. Tak boleh huruf kecil. Atau huruf kecil tu dia mungkinlah betul tetapi orang kata apa, jawapan yang cemerlang, jawapan yang cantik gunakan huruf besar. Sebab ini get get. Jadi nama rasmi dia get atau. Ataupun boleh tulis dalam bahasa Inggeris, get or. Kalau tak ingat dalam bahasa Melayu kan, boleh gunakan bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris lebih pendek.
O-N. Tapi cikgu galakkan guna bahasa Melayu lah. Baik. Atau. A-T-A-U. Okay. Why apa dia, Amira? Get apa, Amira? Why? Tak. Get Tak. tak. Get tak Kalau get tak. Okey, huruf besar nak tulis nama get boleh cikgu? Boleh. Nak tulis get tak boleh. Nak tulis tak pun boleh. Sebabnya dia dah tanya dah simbol get logic. Jadi kita nyatakan saja pun dah boleh. Dan yang terakhir Z, get apa ini? Azura? Get tak atau. Get tak atau. Okey, get tak atau. Cikgu, cara untuk tulis tak atau macam mana cikgu? Nak kena jarak ke? Nak dekat ke? Bolehlah. Boleh. Tulis dalam perkataan rapat lah. Sebabnya dalam okey. buku teks dia tunjukkan rapat. Jadi tulis yang ikut Baik. berpandukan itu. Ikut buku Kita kena teks. pilih jalan selamat. Betul. Jangan cuba mencari ruang pemeriksa potong markah. Itu semua risiko. Jangan risiko. kita ketengahkan itu. Baik, cikgu. Orang kata apa, jangan buat soalan sendiri dan jawab sendiri-sendiri kan. Betul. Jawab ikut skema dia. Ikut landasan yang sebenar. Ya, betul. Terima kasih. Okey. Seterusnya ialah get logic. Soalan yang seterusnya ialah macam cikgu cakap tadi, dia juga boleh suruh dia akan tanya tentang jadual kebenaran. Okey, kali ini jadual kebenaran dia dah bagi dah input. Cuma dia nak suruh lengkapkan untuk bahagian output. Jadi kena main peranan lah di sini. Lengkapkan jadual kebenaran. Okey, yang ini cikgu tak nak tanyalah anak murid cikgu nak terangkan. Sebab cikgu percaya ramai yang belum lagi study. Okey, jadi macam mana nak tentukan output bagi kedudukan C ni? Okey, C. So kalau A, B tu kosong, maksudnya ini kosong, ini kosong. Kita tengok yang pertama. Bila kosong dan kosong, jawapan di sini kosong. Bila dia masuk tak, jawapan di sini 1. Okey? Kosong, kosong, di sini adalah atau. Atau ialah kosong tambah kosong. Dia tetap kosong. Dan sini juga atau. 1 dan 1 atau kosong 1. Jadi bila dapat jawapan 1, tuliskan di sini. Okey? Jadi begitulah seterusnya. Kalau kosong 1, kalau kosong 1 di sini macam mana? Kalau kosong dan 1, kosong lagi. Not 1. Kosong dan 1 ni atau, ini akan jadi 1 lah. 1 atau 1. 1 lah. 1. Okey? Jadi 1 lagi. 1. 1 kosong pun sama. 1 kat sini 1. Okey, sini 1 sini kosong. 1 dan kosong ialah kosong. Okey, kosong. 1 dan kosong. 1 darab kosong. Kosong. Kosong not 1. Jadi 1 kosong 1 atau 1. Jadi jawapan dia 1 lagi. Nak menentukan dia tu kena pandai-pandailah ya. Dan akhir sekali 1 dan 1. Yang ini 1 dan 1 tentukan. Ini 1, ini 1. 1 dan 1 ialah 1. Bila dia not kan dia jadi kosong. Okey, 1 dan 1 atau 1 dia 1. Kan? Bila kosong 1 ni atau dia tetap jadi 1. Jadi kena pandai-pandailah. Mungkin cikgu ada tersilap nak mengira, mungkin kamu nampak lain, tapi caranya begitulah lebih kurang. Jadi kena hati-hatilah dalam menjawab soalan seperti ini. Kena cuba, jangan malas ya. Cuba atas kertas tu. Ambil pemadam, pensel, cuba. Okey, yang penting jawapan tu lengkap. Okey. Soalan seterusnya ialah selain daripada dia tanya tentang ungkapan tentang jadual kebenaran, dia juga boleh tanya tentang ungkapan boolean C. Macam mana nak mewujudkan ungkapan boolean bagi C? Dia bagi Lita, dia nak tanya, apakah ungkapan boolean dia? Jadi kan, cikgu nak minta tolonglah untuk Azura. Azura, apa ungkapan yang boleh terhasil dari rajah diberi? Silakan Azura. Ungkapan boolean bagi C. Macam mana kita nak ungkapkan itu? Nak tulis ke cikgu? Boleh tulis, boleh. Nak cakap dekat saya pun boleh. Saya tolong tulis di sini, tak ada masalah. Nak verbal pun tak ada masalah juga. Tak ada masalah. Okey, nampaknya Azura boleh jalan untuk menulis. Okey. Baik, dia angkat kamera dia untuk tunjukkan kepada kita jawapannya. Okey. Boleh Abang Irfan tengok? Okey, apa jawapannya? A dan B not. A, Okey. B not ataupun A, B bar. Kita boleh panggil juga.
tambah dengan A tambah B. Jadi betul lah ya. Jadi untuk nak buat ungkapan ni, satu cara teknik dia ialah kita buat satu-satu dulu. Jangan berebut. Memang berebut memang tak dapat. Buat satu-satu. Buat satu, okey kat sini dulu. A dan B. Ada not. Barkan dia. Selesai satu. Selesai satu. Okey. Kemudian kat sini pula A tambah B. Selesai yang kedua. Dapat kat C, yang ini tambah ini. Jadi A darab B bar dalam kurungan tambah dengan A tambah B. Juga letak dalam kurungan. Bila yang ada dua ungkapan, untuk dapat satu ungkapan ni kena gunakan kurungan. Ya. Jadi seterusnya kita tengok kepada ungkapan boolean yang sama juga macam tadi. Tapi tadi dia nak tahu serentak kan. Yang ni dia nak tahu satu-satu. Jadi nak tahu satu-satu, dia nak tahu X, dia nak tahu Y. Jadi buat je lah X. Jangan lebih soalan. Soalan tanya X, awak murid bagi Q. Janganlah begitu. Memang tak dapat markah. Jadi nak tanya X, jawab X. Jadi apa dia? A not. Ni get apa? Get apa ini Akash? Ni get cikgu tunjuk ni get apa? Get X tu. Get X. Get apa? Get done. Get done. Jadi done gunakan simbol noktah macam tu. Diikuti dengan B. B. Itu bagi X. Bagi Y. Y ialah A darab dengan B not. Sebab B yang masuk tu not. Itu. Jadi kenalah hati-hati. Okey, kemudian ada soalan lagi iaitu nyatakan nama kombinasi get logik tersebut. Okey, yang ini kan sebenarnya Azura dah jawab tadi. Apa Azura? Get apa ni? Oh, dia dah advance daripada kita Dia dah advance tadi. Get apa ni Azura? Azura dah buat kombinasi tadi. Okey. Apa nama kombinasi? Get A darab B. A darab B. Okey. Ini nama dia, kalau dia kata kombinasi get logic, maksudnya dia nak satu nama. Satu nama saja. Apakah namanya? Namanya ialah X ataupun eksklusif atau okey, jadi kena tengok baliklah. Mungkin pening-pening kan? Cikgu get ni banyaknya saya tak study lagi. Tak apa, kita boleh study lepas ni. Kena tahulah kombinasi dia dan juga get dia. Okey, ini adalah X atau eksklusif atau. Okey, kemudian jadual kebenaran lah, melengkapkan jadual kebenaran. So, untuk nak melengkapkan jadual kebenaran, kena ingatlah AB ni adalah input. Jadi, pasti letakkan dulu input dia. Apa nak letak dalam ni? Dia tak kisah letak macam mana pun situasi dia. Tetapi, mestilah kena cukup 4. Sebabnya ada 2 input, 2 kuasa 2. Maksudnya ada 4 situasi yang kena dipenuhi. Kemudian, lengkapkanlah P. A atau P. Ni atau ni atau. Bila A atau P maksudnya 1 atau 1, 1, 1, 0. Okey, kalau A not pula Q, A not, tengok A, dia not. 1, 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Dan daripada itu pula kita gabungkan guna get done. Bila guna get done, 1 darab 0, 0. 0, 1 darab 1, 1, 0 darab 1, kosong. Jadi dapatlah jawapan dia. Dia sebenarnya dia menggunakan juga operasi matematik. Tetapi ada sedikitlah perbezaan dia. Tetapi kena tahu dan kena faham. Dia senang tajuk ni paling senang nak skor. Okey. Dan akhir sekali cikgu untuk tajuk ni cikgu nak fokuskan sikit tentang get logic. Okey, bila soalan tanya tentang get logic F, tolong bagi get. Satu get sahaja, bukan lita. Bukan lita. Itu sajalah. Nanti kita sambung lagi untuk melukis pula. Melukis pula. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini di mana kita boleh nampak ada komunikasi dua hal yang cukup menarik antara guru dan murid-muridnya. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM